Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Muzam Syarif bin Abdullah, memegang nombor matrik D209191087504. Saya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya belajar di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatih. Okey, baiklah. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu CPR. Okey, akan menayang satu video yang saya lakukan, iaitu bagaimana untuk melakukan CPR ini. Itu video demo. Okey, baiklah, mari kita saksikan video dahulu sebelum saya menerangkan lebih detail lagi apa itu CPR. Okey. Okey, daripada sedutan video tadi, contoh demo CPR yang saya lakukan. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang CPR dengan lebih detail. Okey, baiklah. Pengenalan yang pertama adalah CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah satu kaedah rawatan pemulihan sistem jantung, kardio dan paru-paru atau pernafasan pulmonari dengan cara memastikan bekalan darah dan oksigen dapat diteruskan di seluruh tubuh seseorang untuk yang mengalami serangan jantung di mana ia telah berhenti berdenyut dan secara normal. Yang kedua pula adalah CPR boleh menyelamatkan nyawa dengan membantu penerusan bekalan oksigen ke otak, sehinggalah pesakit diberikan rawatan yang lebih spesifik atau sehingga pesakit sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Terdapat perbezaan antara CPR untuk orang dewasa dan kanak-kanak, dan artikel hanya menerangkan tentang CPR untuk dewasa sahaja. Okey, baiklah. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang yang kedua, saya akan menerangkan tentang DRABC, iaitu DRABC ni adalah 5 langkah mudah untuk melakukan CPR. DRABC ini merangkumi D danger, art response, A adalah airway, B adalah breathing, yang C adalah circulation.
menerangkan tentang D iaitu danger atau bahaya. Inilah situasi yang berlaku bergantung dengan tempat kejadian. Alihkan benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan masa. Cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan sekeliling. Okey, baiklah. Seterusnya adalah R, iaitu respond atau tindak balas. Periksa tindak balas pesakit, kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jerit, awak okey, dan letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas daripada pesakit, hubungi segera perkhidmatan kecemasan iaitu ambulans dari talian 999. Okey. Seterusnya adalah A, iaitu airway, saluran pernafasan. Lakukan teknik angkat dagu dan dongakkan kepala. Buka saluran pernafasan pesakit secara mendongak kepala dengan satu tangan, manakala dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan dan alihkan lidah mangsa jika menghalang pernafasan. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang B, iaitu breathing atau pernafasan. Dekatkan pipi anda dengan hidung dan mulut mangsa. Jika lihat ke arah dada pesakit, dan lihat dengar dan rasa pernafasan mangsa selama 5 atau 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Okey, seterusnya adalah C, iaitu circulation atau peredaran darah. Jika tiada tanda-tanda pernafasan normal atau batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa, mulakan tekanan di dada pesakit. Letakkan tangan anda di tengah dada atau tulang sternum, ulu hati mangsa. Tekan ke dalam antara 1.25 inci atau kira-kira 5 cm sebanyak 15 kali pada kadar 80,100 kali seminit dengan kiraan dan 1 dan 2 dan 3 sehingga dan 15 kan dengan 2 hembusan dan 15 kali tekanan sehingga bantuan perubatan tiba. Okey, yang ketiga pula saya akan menerangkan tentang prinsip EAR. EAR ini adalah kaedah di mana penyelamat memberi pernafasan kepada mangsa yang terhenti pernafasannya. Kaedah ini adalah berkesan untuk memasukkan udara serta oksigen ke dalam paru-paru mangsa jika mangsa telah berhenti bernafas, tetapi ia mempunyai denyutan nadi. Istilah yang boleh digunakan ialah resusitasi mulut ke mulut. Terdapat 3 teknik yang digunakan di dalam EAR. Okey, saya akan menerangkan yang pertama adalah mulut ke mulut. Penyelamat melengkapkan mulutnya pada mulut mangsa dan bernafas ke saluran udara mangsa melalui mulut. Okey, yang kedua pula adalah mulut ke hidung. Dilakukan apabila mangsa mengalami kecederaan muka yang menghalang penyelamat daripada menggunakan mulut mangsa atau di dalam kedudukan tertentu semasa menyelamatkan seseorang sewaktu kecederaan disebabkan air. Penyelamat hendaklah menutup mulut mangsa, melengkapkan mulut ke hidung mangsa bernafas dengan perlahan-lahan dan kemudian melepaskan rahan untuk membolehkan mangsa boleh menghembuskan nafas keluar. Okey, baiklah. Okey, yang ketiga pula adalah mulut ke hidung dan mulut. Okey, ini adalah kaedah pilihan untuk melakukan resusitasi kepada kanak-kanak.
kerana mulut penyelamat boleh menutup mulut dan hidung kanak-kanak tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan prinsip prinsip ECC, iaitu pemulihan jantung dari luar atau tekanan dada. Okey, baiklah. Okey, yang pertama adalah pemampatan jantung luar. Kini kaedah yang diterima merawat serangan jantung secara tiba-tiba. Teknik ini digambarkan dengan menekan khusus pada langkah-langkah yang boleh menyebabkan trauma yang serius. Jika tidak dilakukan dengan betul, pengudaraan paru-paru adalah amat penting. Okey, yang kedua adalah komplikasi pemampatan jantung luaran dikesan kepada tekanan yang berlebihan dan tekanan ke atas kawasan yang salah, dan tekanan perlu digunakan untuk sternum dalam hanya midline, hanya di atas proses hypoxic. Okey, seterusnya saya akan menerangkan prinsip CPR. Terdapat 3 prinsip asas yang pemeriksaan CAB perlu dilakukan, iaitu CAB sebelum melakukan CPR. A adalah airway, saluran pernafasan. B adalah breathing, pernafasan. C adalah circulation, peredaran darah. Itu adalah circulation, iaitu peredaran darah. Langkah ketiga adalah untuk menekalkan peredaran darah. Langkah ini perlu dilakukan sekiranya jantung masa telah terhenti ataupun nadi masa telah tidak berdenyut. Sekiranya masa mempunyai denyutan nadi, anda hanya perlu meneruskan langkah kedua, iaitu bantuan pernafasan, sehingga masa boleh bernafas dengan sendiri. Langkah ketiga ini dilakukan dengan memberi tekanan atau mampatan di dada masa. Semasa tekanan dilakukan, tangan anda hendaklah sentiasa lurus. Gunakan berat badan anda untuk melakukan tekanan ini. Pastikan kedudukan tekanan di tulang dada, sternum, dan sekitar 2 jari dari atas ulu hati. Okay, seterusnya yang kedua adalah airway, saluran pernafasan. Ini merupakan tindakan pertama yang perlu dilakukan dalam proses CPR. Tujuan ia dilakukan adalah untuk memastikan saluran udara untuk bernafas adalah terbuka. Anda boleh membukakan saluran udara ini dengan mendongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagu mangsa. Kedudukan ini akan mengangkat lidah mangsa dari arah belakang tekak, supaya ia tidak menghalang laluan udara. Anda perlu membuat pemeriksaan visual ke dalam mulut mangsa. Gunakan jari anda untuk membuang sebarang bahan yang menghalang saluran pernafasan. Okay, yang ketiga pula adalah breathing, iaitu pernafasan. Selepas saluran pernafasan dibuka, tindakan seterusnya yang perlu anda lakukan adalah pemeriksaan pernafasan mangsa. Dekatkan telinga anda di sisi mulut dan hidung mangsa dengan keadaan muka menghadap ke dada mangsa. Keadaan tersebut membolehkan anda mendengar nafas mangsa, merasakan hembusan nafas, dan mata anda memandang tepat ke arah dada untuk melihat pergerakan turun naik dada. Kaedah 3M, mendengar, merasa, melihat, adalah untuk memeriksa pernafasan mangsa. Jika tiada pernafasan, anda perlu memberikan pernafasan bantuan, contohnya mulut ke mulut, mulut ke hidung. Yang terakhir adalah kedudukan pemulihan. Apabila mangsa diberi rawatan seperti CPR, terhenti pernafasan atau sebagainya mula sedar, hendaklah diletak dalam keadaan pemulihan. Kedudukan ini adalah penting bertujuan untuk menghalang lidah mangsa daripada menutupi menutupi tekak atau salur pernafasan. Kedudukan kepala hendaklah lebih rendah sedikit daripada badan. Ia akan membenarkan cecair keluar mengalir dari mulut mangsa. Ini akan mengurangkan mangsa daripada menyedut kandungan dari perut. Kepala, leher dan bahagian belakang badan hendaklah diletak dalam keadaan yang lurus, manakala anggota-anggota badan yang dibengkokkan seperti kaki. Anda perlu mengekalkan badan mangsa dalam kedudukan yang teguh dan selesa.
Okey, itu saja dari penerangan daripada saya. Secara kesimpulannya, CPR ini, bantuan CPR ini adalah penting kepada semua masyarakat, uh, terutamanya golongan yang memerlukan. Jika terdapat jika berlakunya kecemasan seperti pengsan atau serangan jantung, CPR ini adalah berguna untuk membantu masa daripada meninggal dunia sebelum rawatan, sebelum pakar perubatan datang. Okey, itu saja daripada saya tentang penerangan CPR ini. Terima kasih kerana mendengar penjelasan saya. Okey, Assalamualaikum.